Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sedar tak sedar kita dah berada di penghujung Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi. Tapi insyaAllah dengan beberapa hari lagi ni, berbaki beberapa hari, kalau kita benar-benar hayati, insyaAllah kita akan dapat melakukan satu perubahan yang sebenar. Hari ni aku nak bercakap tentang perubahan. Perubahan yang aku maksudkan sini ialah perubahan yang sebenar. Perubahan daripada keadaan yang buruk kepada keadaan yang baik. Perubahan daripada kegelapan kepada cahaya. Perubahan daripada keadaan yang baik kepada yang lebih baik, bukan sebaliknya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah satu kaum melainkan kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi daripada ayat ni dapatlah kita faham, untuk perubahan tu berlaku mesti kita mahu melakukannya. Dan perubahan tu mestilah mengubah apa yang ada pada diri kita. Ma bi anfusihim. So persoalannya ialah apa yang ada pada diri kita tu yang perlu kita ubah. Okey, kita lihat dulu satu bentuk perubahan yang tak kekal, satu perubahan yang sementara. Kalau kita lihat, perubahan ini adalah kerana didorong oleh perasaan semata-mata, didorong oleh emosi semata-mata. Contohnya seseorang yang masuk Islam, yang tertarik dengan Islam disebabkan dia cinta kepada seseorang. Cinta ni kan perasaan. Jadi apabila kecintaannya kepada seseorang itu semakin lama semakin pudar, akhirnya dia boleh keluar daripada Islam. Dia tak kekal sebab apa yang mendorongnya adalah semata-mata kerana perasaan dan cinta. Perasaan ni kan dia berubah-ubah. Contoh lagi, seseorang yang suka minum kopi. Mungkin pada awalnya dia tak suka minum kopi. Lama kelamaan dia berubah. Dia boleh suka minum kopi. Kemudian disebabkan terlalu banyak minum kopi, tak suka pula minum kopi. Ini kan soal suka tak suka, soal perasaan. Dia boleh berubah-ubah. Dia ada faktor-faktor yang menyebabkan perasaan tu berubah lah. Tapi nak beritahu, ini perubahan yang tidak kekal. Ini perubahan yang sementara. Ada juga kes orang tu dia mula berubah, dia mula melakukan satu perubahan dalam hidup dia apabila dalam satu peristiwa pengalaman hidup dia, dia mendengar bacaan ayat Al-Quran. So dia dengar bacaan tu sangat indah sehingga dia berubah. Ini tetap juga kita kata satu perubahan perasaan sebab dia tak faham pun makna ayat Al-Quran tu. Cuma ketika dia mendengar tu, dia rasa sebab, dia rasa insaf, dia rasa dia perlu lakukan perubahan dan dia berubah. Tetapi perubahan yang dilakukan tu kita kata satu bukan perubahan yang benar-benar kukuh jika didorong oleh perasaan semata-mata. Bila masa keadaan tu boleh berubah sebab semakin lama dia mendengar bacaan Al-Quran tu, lama kelamaan benda tu dah jadi macam biasa. Dia dah tak seindah sebagaimana dia mendengar kali pertama. Ini berbeza dengan peristiwa kalau kita pernah baca sirah tentang bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam. Sayyidina Umar masuk Islam ketika dia mendengar ayat-ayat Al-Quran juga. Dia mendengar ayat daripada surah Toha. Tapi Sayyidina Umar, ini bukan perasaan sebab Sayyidina Umar faham. Sebab Sayyidina Umar kata ayat surah Toha tu seolah-olah berkata tentang dia. So dia fahamlah. Inilah bentuk perubahan yang disebabkan oleh pemikiran. Jadi ketahuilah, sebenarnya perubahan yang sebenar ialah perubahan pemikiran. Apa yang ada pada diri kita yang perlu diubah itu ialah pemikiran. Itulah perubahan yang sebenar. Perubahan pemikiran ialah satu bentuk perubahan yang sebenar. Aku nak bagi satu analogi mudah. Contohnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Sebab kita dah meyakini secara fundamental, kita dah faham betul bagaimana 1 tambah 1 menjadi 2. Jadi kita tak akan berubah. Kita tak akan mengubah kita punya pendirian, jawapan kita. 1 tambah 1 tetap 2. Biarpun majoriti, katakan kita duduk satu tempat yang majoritinya kata 1 tambah 1 sama dengan 11. Tapi kita tetap berpegang 1 tambah 1 sama dengan 2. Biarpun ada seorang tokoh yang terkenal, yang ramai orang ikut, ramai followers, dia kata 1 tambah 1 sama dengan 11. Kita tidak akan terpengaruh, bahkan kita rasa bertanggungjawab untuk kita betulkan dia. 1 tambah 1 sama dengan 2. Macam inilah betapa powerfulnya perubahan pemikiran. Hal ini seharusnya juga dilakukan dalam keyakinan kita terhadap Islam. Yang kita perlu lakukan adalah perubahan pemikiran, bukan perasaan semata-mata.
Bahkan pemikiran yang benarlah akan melahirkan perasaan yang benar. Itulah perubahan yang perlu kita lakukan. Tapi apakah cukup penjelasan tentang perubahan pemikiran dalam video ni? Tentunya tidak. Bila kita bercakap tentang perubahan pemikiran, tentunya kita perlukan satu penjelasan perincian yang lebih dalam lagi. Cuma aku tak berniat untuk lakukan dalam video kali ini. InsyaAllah mungkin di video yang lain kita akan bertemu lagi. Sekadar itu dulu. Semoga Ramadan kali ini benar-benar menjadi satu titik perubahan untuk kita dalam kita nak mendekatkan diri kepada Allah, dalam kita nak menjadi seorang Muslim yang lebih baik setiap hari dan istiqomah dalam ketaatan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.